Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita sambung semula pembentangan kita tadi lebih kurang 15 minit. Kita menceritakan tentang pandangan golongan pertama tentang konsep bid'ah. Dan kita telah menyebut beberapa pandangan ulama tentang konsep bid'ah itu sendiri. Saya nak sambung sikit lagi sebelum kita pergi pada pandangan golongan yang kedua, iaitu golongan yang menyempitkan makna bid'ah. Yang ini golongan yang begitu meluaskan makna bid'ah. Iaitu kita pergi kepada pandangan ulama mazhab Syafi'i ulama mazhab Syafi'i. Seperti mana disebut oleh qala Al-Izz bin Abdul Salam. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyebut dalam kitabnya Qawaidul Ahkam jilid yang kedua pada halaman 172 dan 174. Beliau mengatakan al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Beliau mengatakan bid'ah itu terbahagi pada wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Kemudian beliau mengatakan wat-tariq fi dzalika an tu'rad al-bid'ah ala qawaid syariah. Dia kata cara nak mengenal bid'ah ini ialah kita bentankan bid'ah itu kepada kaedah-kaedah syariah. Fa in dakhala fi qawaid al-ijab, kalau dia termasuk dalam kaedah-kaedah wajib maka dia menjadi wajib. Kalau termasuk dalam kaedah haram dia jadi haram. Begitulah sunat, makruh dan seterusnya. Dan kita tengok pula sedikit kenyataan daripada sikit pernyataan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim jilid yang ke-6 halaman 154 dan 155 ketika menghuraikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka Imam Nawawi mengatakan hadza 'amun makhsus. Ini adalah umum dalam masa yang sama. Lafaz ni adalah umum, maknanya khusus. Lafaznya umum, maknanya khusus. Maknanya kullu tu umum semua sekali, tapi dia khusus. Dikhususkan oleh beberapa perkara. Kata Imam Nawawi wal murad ghalibul bid'ah. Maknanya majoriti bid'ah ni adalah menyesatkan. Maknanya majoriti bid'ah itu adalah menyesatkan. Jadi kalau kita faham di sini, bagi Imam Nawawi sendiri dia, walaupun beliau ni dimasukkan oleh setengah pihak sebagai golongan yang meletakkan makna yang luas dalam arti kata bid'ah ni, tapi bagi Imam Nawawi sendiri dia mengatakan bid'ah tu ada yang baik, ada tidak baik. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang menyesatkan. Sebab itu beliau sebut di dalam kaedah ni, dia kata maksud setiap bid'ah itu sesat adalah majoriti. Dia kata majoriti ghalib bid'ah itu adalah menyesatkan. Kemudian pakar-pakar bahasa Arab mengatakan hiya kullu syai' umila ala ghairi misalin sabiqin. Dia kata pakar-pakar bahasa Arab mengatakan yang dikatakan bid'ah itu dari segi bahasa ialah sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan tidak berdasarkan contoh sebelumnya. Qala al-ulama, kata ulama, al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu terbahagi pada 5 bahagian yang macam kita bincangkan tadilah. Dia ada wajib, mandub, makruh. Cuma kita tengok sikit tuan-tuan. Kalau kita tengok sikit perincian apa yang dikatakan sebagai 5 perkara menjadi pembahagian bid'ah oleh Imam Nawawi tu, ni aspek ni kita kena tengok sikit apa dia perkara. Iaitu kalau kita perhati, Imam Nawawi sendiri dia mengatakan wabidal wajibah, antara bid'ah yang wajib. Wajib mana apa? Wajib tu maknanya kena buat lah. Wajib dibuat lah. Wajib dibuat. Kalau tak buat, tak boleh. Jadi, apa benda yang dikatakan wajib dibuat? Cuba kita tengok perincian. Dia kata apa ni? Nasmu adillati al-mutakallimin radda alal malahidah. Menyusun dalil-dalil ahli kalam untuk membantah pandangan-pandangan golongan etis, golongan ahli bid'ah. Wajibih zalik dan seumpamanya. Maknanya sekarang ni kita nak berdepan dengan musuh. Jadi musuh ni dia nak lawan Islam, dia menggunakan berbagai hujah. Maka ulama Islam pun susung balik hujah tu untuk menentang musuh, terutama musuh daripada golongan etis, golongan ahli bid'ah dan sebagainya lah. Biasanya dimasukkan ahli bid'ah di sini, kalau dalam konteks zaman dulu termasuk Mu'tazilah, termasuk Khawarij, termasuk Qadariyah, termasuk Jabariyah, maka golongan itu kalau ikut Imam Ghazali disebut sebagai golongan ahli bid'ah. Jadi nak berdepan golongan ini yang berhujah menggunakan berbagai hujah, maka kita kena lawan kena hujah juga. Jadi urusan ini sebenarnya kalau diperhatikan dia bukan membabitkan soal ibadat khusus ni. Ini termasuk dalam ibadat umum. Masuk ibadat juga, tapi ibadat umum, bukan termasuk dalam ibadat yang khusus. Iaitu kita karang buku, kita nak lawan musuh. Itu kerja-kerja tu memang tidak dibuat di zaman Rasulullah SAW. Tidak pernah dibuat di zaman sahabat. Maka sebab itu dinamakan sebagai bid'ah. Tapi bid'ah ini adalah bid'ah yang wajib dibuat. Pasal kalau tidak dibuat, mungkin Islam akan menghadapi masalah. Bid'ah dari sudut ini. Dan di antara kategori bid'ah sunat pula tasnif kutubul ilmi wa bina'il madad. Antaranya kita menghasilkan berbagai karya ilmu,
membina sekolah, membina ribat, itu tempat untuk kita berjaga di sempadan dan sebagainya, dan seumpama. Maka ini adalah sunat bagi pihak kerajaan dan sebagainya. Ini bid'ah yang sunat dibuat. Maknanya kalau dibuat dapat pahala lah, kalau tak dibuat tak dapat apa-apa. Dan bid'ah yang haruf min al-mubah at-tabassut fil alwan al-at'imah wa ghairu. Apa dia? Dia kata bid'ah yang diharuskan adalah kita mengambil berbagai jenis makanan, kita bermewah-mewahan dengan berbagai jenis makanan. Itu dipanggil benda yang harus. Kita boleh makan berbagai jenis lauk pauk dan sebagainya. Itu adalah bid'ah yang harus menurut Imam Nawawi. Dan yang haram dan makruh, jelas saya kata. Yang haram makruh. Cuma saya perhatikan, kalau kita perhatikan kepada kenyataan Imam Nawawi, kita rujuk dalam kitab lain lah. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, saya kata. Imam Nawawi mengatakan, termasuk di antara bid'ah yang mungkar, bid'ah disebut yang mungkar, yang sebahagiannya menyebut bid'ah yang makruh, iaitu bid'ah apabila kita mengadakan kenduri arwah. Maknanya bila berlaku kematian, kita buat satu jamuan yang kita jemput orang ramai untuk makan jamuan itu, bersempena kematian tadi. Maka bagi beliau itu dikira sebagai makruh. Dan tidak kurang juga di antara ulama mazhab Syafi'i menghukumkan itu adalah bid'ah yang mungkar. Pasal apa? Pasal mengadakan satu kenduri, buat satu majlis bila bersempena kematian, itu tidak pernah dibuat di zaman Nabi, tidak pernah dibuat di zaman sahabat, tidak juga dibuat oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Maka jadi benda tu baru, sebab itu dia dinamakan sebagai bid'ah. Dia semua sama-sama bid'ah. Cuma dia mungkar. Ini kenapa? Kerana beliau melihat perkara ini bercanggah dengan nas. Kan kita bincang dah tadi, bid'ah ni dia ada bid'ah yang tak bercanggah, bid'ah yang bercanggah. Kalau dia bercanggah dengan nas, kerana nas kata apabila berlaku sesuatu kematian, maka yang patut kita buat ialah kita menyediakan makanan untuk si mati. Dan itulah yang dimasukkan dalam hadis. Nanti insyaAllah kita akan sebut selepas ini pandangan-pandangan golongan yang memperluas, yang menyempitkan arti bid'ah. Inilah dia sedikit ulasan berkaitan dengan pandangan golongan pertama. Maka kesimpulan yang boleh kita buat daripada pandangan golongan pertama ini apa? Iaitu dengan pandangan inilah maka kita lihat hari ini orang-orang yang berlaku perselisihan pendapat di dalam masyarakat kita, iaitu berdasarkan pendapat ini mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah. Mereka kata bid'ah hasanah. Sebab Imam Nawawi sebut-sebut ni, ini benda-benda baik belaka ni. Maknanya kita karang buku, kita susun dalil dan sebagainya. Itu adalah merupakan benda-benda baik. Maka bagi mereka ada istilah yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Bagi mereka golongan ni. Bagi golongan bid'ah hasanah. Jadi maknanya boleh buat bid'ah. Dia kata kalau bid'ah itu bid'ah hasanah, tak bercanggah dengan nas, hadis dan sebagainya, maka boleh buat bid'ah. Yang kedua, golongan ini juga dia membahagikan bid'ah itu. Dia tidak kata semua bid'ah itu adalah sesat. Tetapi majoriti bid'ah itu adalah menyesatkan. Yang lain itu tak sesat kalau tak bercanggah dengan nas, tak bercanggah dengan ijma', tak bercanggah dengan perbuatan Khulafa' ar-Rasyidin. Yang ketiga, mereka memperakui dia perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang Islam pada masa itu dengan berimankan seorang iman, itu disebut sebagai bid'ah sebab pernyataan jelas Imam Umar bin Al-Khattab menyebut bid'ah. Ni'matul bid'atu hazihi, kata Umar. Jadi maknanya inilah merupakan adanya bid'ah. Baik, ini merupakan apa benda ni? Kepahaman merupakan golongan yang pertama dia. Kita pergi pada golongan yang kedua dia. Golongan yang kedua ini saya ambil, dia ramai ulama ni, kita ambil salah satu. Di antaranya Syekh Yusuf Qaradawi, di antara Syekh Muhammad Al-Ghazali daripada Mesir, Syekh Ghazali Yusuf Qaradawi juga daripada Mesir. Saya ambil satu saja berdasarkan buku yang telah saya terjemahkan, iaitu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia ada menghuraikan dan saya tengok ini kita ambil ni huraian yang agak sederhana lah. Saya tidak petik pada buku-buku dikarang oleh ulama Saudi tentang bid'ah ni. Mungkin menjadi isu pada masyarakat kita ambil yang ni. Jadi dalam konteks pelajar, kita cukup saya rasa kita rojok kepada dua perkara ini, biar kita faham betul-betul golongan pertama kata macam mana, golongan kedua kata macam mana ni. Baik, bagi Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bid'ah dari segi bahasa membawa maksud segala sesuatu yang diada-adakan yang tidak berdasarkan contoh sebelumnya, baik yang terpuji maupun yang keji. Jadi kenyataan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili sama juga dengan kenyataan sebelum ini oleh golongan yang meluaskan makna bid'ah tu. Dari segi istilah syarak digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Tetapi golongan ini kata apabila sebut bid'ah tak ada satu benda yang baik. Kerana bila kita rujuk pada hadis yang kata bid'ah tu, Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah tu sesat. Nabi tak pernah kata kullu bid'ah hasanah wa sayyi'ah, setiap bid'ah tu ada baik ada buruk. Dia tak kata. Jadi bagi golongan ini dia kata bila dia sebut perkataan bid'ah, maka dari segi syarak ada sesuatu yang jelas bertentangan dengan sunnah. Oleh kerana ia digunakan untuk sesuatu bertentangan dengan sunnah, sudah tentu ia sesuatu yang keji. Ini bagi golongan ini.
Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, sebenarnya jika dianalisa betul-betul didapati jika bid'ah itu termasuk dalam sesuatu yang dipandang baik dari segi syarak, maka ia dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Yang termasuk dalam sesuatu yang dipandang buruk dari segi syarak, maka adalah bid'ah yang keji. Jika tidak, ia termasuk dalam perkara yang harus. Kadang-kadang bid'ah terbahagi kepada 5 hukum. Bagaimana yang terdapat menjadi 5 hukum syarak, iaitu bid'ah yang wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi kita tengok di sini, perbahasan yang diketengahkan oleh Ibnu Hajar lebih kurang sama dengan perbahasan yang diketengahkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dan juga diketengahkan oleh Imam Nawawi sebelum ini. Jadi kena faham boleh bagi golongan yang kedua. Di peringkat ni tidak ada masalah sangat. Jadi maknanya kalau ikut pandangan Ibnu Hajar, dia kata ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Tetapi bid'ah yang baik, tetapi asasnya bagi golongan ini dia kata semua bid'ah itu buruk. Dan macam mana pula dia kata ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk? Kan? Sedangkan tadi kita bincang, bila sebut bid'ah semuanya buruk. Artinya tuan-tuan, itu perbincangan dari segi bahasa. Perbincangan itu dibuat dari segi bahasa. Artinya oleh kerana bid'ah itu melibatkan penciptaan satu benda baru yang tidak ada contoh sebelumnya, maka sudah tentu dia tidak sunyi daripada sama ada yang baik sama. Cuma nilai yang baik itu kata Ibn Hajar, dia merujuk kepada dia bercanggah dengan nas ataupun tidak bercanggah dengan nas. Kalau dia bercanggah dengan nas, maka itu disebut bid'ah yang buruk. Kalau tak bercanggah, tak apa. Jadi sebenarnya kita tengok Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili ketika dia menghuraikan, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili ketika dia menghuraikan bid'ah, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili ketika mana dia menghuraikan bid'ah di atas, dia juga menyebut, dia kata sebenarnya pembahagian yang dibuat ini bagi kebanyakan ulama tidak lebih daripada pembahagian yang hanya telaras dari segi bahasa Arab sahaja. Artinya faham tak? Menurut Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, 5 kategori bid'ah tadi yang ada bid'ah wajib. Kalau diperhatikan betul-betul, ia tidak lagi dari bahasa sahaja. Bid'ah pengertian bahasa, bukan bid'ah dari segi syarak. Pembahagian sebagai ini lebih umum daripada bid'ah dari segi pengertian syarak. Umum saja. Ia terkeluar pada jenis ibadat dan ini dimaksudkan oleh Umar bin Al-Khattab ketika mengumpulkan orang ramai yang menunaikan solat tarawih di belakang solat imam. Dia menyatakan sebab baik bid'ah adalah yang ini. Maka dimasukkan oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, ia termasuk dalam kategori bid'ah dari segi bahasa saja. Hak bagi 5 tadi tak lari dari segi bahasa saja, bukan dari segi syarak. Definisi bid'ah yang paling selamat sebagaimana diperakui oleh Imam Malik dan diikuti kemudiannya oleh Imam Syatibi ialah bid'ah yang tidak berlaku kecuali dalam perkara yang kecil sahaja. Ia merupakan jalan yang direkecipta dalam agama dengan tujuan meniru jalan-jalan syariat, iaitu iaitu tidak ada sama sekali dari segi syarak. Yang tidak ada sama sekali dari segi syarak. Cuma hampir menyerupai syarak. Sedangkan dari segi hakikatnya tidak begitu. Bahkan bertentangan dengannya. Tidak dinamakan sebagai bid'ah kecuali orang yang melakukan pokok tambah itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya Profesor Wahab Az-Zuhaili ini, dia mengambil kira pandangan dikemukakan oleh siapa? Oleh Asy-Syatibi. Dikemukakan pandangan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Sebab bid'ah itu bagi definisi Imam Syatibi merujuk pada orang yang mereka cipta satu tata cara ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan perkataan lain, menurut Ibn Rajab Al-Hambali, bid'ah ialah sesuatu yang diada-adakan yang tidak asas sama sekali dari segi syarak. Sebaliknya, jika ada asas, ia tidak dinamakan sebagai bid'ah. Meskipun dinamakan sebagai bid'ah dari segi bahasa. Dari segi bahasa panggil bid'ah lah, tapi dari segi hukum syarak. Tengok hukum syarak. Yang dikatakan bid'ah ialah sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah dan syariat. Imam Nawawi menyatakan dalam Tahzib Asma' wal Lughat, bid'ah ialah mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan terbahagi pada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Perhati molek. Pada pandangan saya, iaitu pada pandangan Profesor Wahab Az-Zuhaili lah, iaitu pada pandangan saya, bid'ah hanya khusus berkaitan dengan perkara mungkar atau keji dari segi syarak dan tidak ada ruang untuk mengatakan wujud bid'ah hasanah. Perkara mungkar ialah perkara yang menimbulkan dosa pada para pelaku. Sebaliknya, sesuatu yang bertepatan dengan syarak adalah amalan yang baik. Dan tidak dinamakan sebagai bid'ah dari syarak. Jadi, beliau kata bid'ah yang beliau pegang ini, definisi bid'ah yang beliau kata bid'ah ni adalah semua keji. Beliau kata beliau tidak berseorangan dalam soal ini kerana beliau telah disokong oleh definisi yang dipegang oleh Dr. Abdullah Darras dalam kitab Al-Mizan Bain As-Sunnah wal Bid'ah dan juga Syekh Abdullah Mahfud Al-Hadrami dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Jadi beliau menyatakan tidak termasuk dalam perkara bid'ah setiap amalan ketaatan atau ibadat yang disokong oleh asas-asas syarak dan kaedah-kaedahnya yang diterima ramai dalam kalangan ulama. Dan termasuk dalam tuntutan melakukannya secara umum dan memperbanyakkan kebaikan yang tidak ditetapkan syarak dengan sesuatu batasan.
seperti solat fardu yang ditetapkan bilangan rakaat, dan seperti pengurangan daripada bilangan yang ditetapkan seperti tawaf sebanyak 7 pusing. Melakukan tokok tambah terhadap apa yang ditetapkan oleh syarak, seperti juga melakukan pengurangan terhadap. Sebaliknya, melakukan tokok tambah pada apa yang dituntut melakukannya oleh syarak tanpa ditetapkan batasan tertentu seperti qiyam Ramadan tidak termasuk dalam arti kata bid'ah. Jadi di sini kita cuba tengok definisi yang telah dibuat oleh Profesor Wahbah Zuhaili ini. Dia nampak agak, kita ambil satu tokoh yang agak sederhana. Kemudian beliau mengemukakan pandangan Imam Syaukani, di mana Imam Syaukani dia menolak orang yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian yang kita bincang tadi oleh kumpulan yang pertama. Dan penolakan beliau berakhir dengan kesimpulan sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak mempunyai asas daripada segi syarak sebenarnya telah melakukan bid'ah, dan pandangan beliau ini adalah merupakan pandangan yang benar. Tidak boleh mengatakan ini adalah bid'ah hasanah kerana bertentangan dengan umum sabda Rasulullah SAW. Rasulullah kata kullu bid'atin dalalah, setiap yang melakukan bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian Ibn Rujak menambah lagi, ulasannya bagaimana setiap amalan yang tidak bertujuan mencari keridhaan Allah, pelakunya tidak mendapat pahala, maka begitu juga dengan setiap amalan yang tidak berasaskan kepada perintah Allah dan Rasulnya adalah tertolak. Setiap orang yang melakukan sesuatu perkara yang baru di dalam agama yang tidak diizinkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sedikit pun tidak ada hubungan dengan agama. Ya, maka punca-punca berlakunya bid'ah, punca-punca berlaku bid'ah. Punca-punca berlaku bid'ah ada 4. Kita pergi pada punca berlaku bid'ah. Jadi sekarang kita faham tak kenyataan dari profesor ni, maknanya beliau ni beranggapan pertama disebut bid'ah memang benda mungkar. Yang kedua, kalau hok bagi-bagi bid'ah dari segi 5 kita bincang 10 ni, hok tu dari segi bahasa. Dari segi istilah tak ada. Sebab bila rojak pada istilah memang difokuskan benda-benda keji, bukan benda tu. Menurut profesor ni lah. Dan beliau pula menjelaskan punca-punca berlaku bid'ah di dalam masyarakat. Yang pertama, amalan yang direka oleh orang-orang yang melakukan bid'ah. Bahagian ini adalah paling jelas sekali. Banyak direka dalam ibadat dia. Kita tahu ibadat tu dia ada 2, dia ada ibadat umum, ibadat khusus. Kalau ibadat umum tak apa. Macam tadilah kita menyusun buku untuk nak lawan musuh. Okey, itu ibadat umum. Kita buat jalan, kita buat penjara, kita tubuhkan dewan-dewan, dewan negara, dewan rakyat dan sebagainya. Maka itu termasuk ibadat umum. Itu tidak ada masalah untuk reka cipta, asalkan kita punya konsep ataupun asasnya tidak lagi pada tidak menimbulkan mudarat, mendatangkan masalah kepada masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, amalan yang diamalkan oleh orang alim dalam bentuk yang bertentangan dengan syarak kemudian dianggap oleh orang jahil sebagai disyariatkan. Yang ketiga, amalan yang diamalkan oleh orang yang jahil dan didiamkan oleh orang alim sedangkan dia mampu menegur lalu dipahami oleh orang yang jahil, itu adalah amalan yang disyariatkan. Yang keempat, amalan yang melibatkan bab menutup pintu fitnah. Pada asalnya amalan tersebut makruf diketahui namun berlaku perubahan iktikad terhadapnya apabila melibatkan masa yang lama. Jadi ini di antara ini adalah merupakan di antara pandangan Profesor Dr. Zuhaili, dan beliau telah menyebut dalil, antara dalil-dalil yang mengharamkan kita melakukan bid'ah di dalam ibadat khusus ni, iaitu firman Allah Ta'ala wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Maksudnya, dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi kandungan Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar, tidak jelas maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukai. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya yang sebenar melainkan Allah, dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam hal dalam ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datang daripada sisi Allah Tuhan kami dan tiadalah yang memberi pengajaran dan peringatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat yang 7. Dan firman Allah Taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahawasanya sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul. Yakni betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Dan janganlah kamu menurut jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah Ta'ala perintah kamu supaya bertakwa.
Ini merupakan dalil, ada 2-3 lagi dalil yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf, Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Dan seterusnya beliau mengukuhkan pandangan Ibn Atiyah. Ibn Atiyah mengatakan ayat di atas umum merangkumi orang yang mengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, orang yang suka menyelami perkara pelik dalam perkara cabang dan lain-lain, dan golongan yang keterlaluan dalam berdebat dan berbicara. Kesemua golongan ini terdedah kepada kegelinciran dan sumber yang mencetuskan akidah yang buruk. Aisyah radhiyallahu anha mentafsirkan ayat di atas sebagai golongan yang mengikut hawa nafsu, ahli bid'ah dan golongan yang sesat daripada golongan umat ini. Dan daripada sunnah Rasulullah SAW pula yang menjadi hujah kepada Profesor Muhammad Zuhaili, Wahbah Zuhaili ialah hadis Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kita ini yang tidak ada contoh sebelumnya, maka dia adalah tertolak. Jadi maksud tertolak ialah batil dan tidak dikira. Sesuatu yang bukan daripada urusan kita bermaksud hukum kita, yakni hukum agama Islam. Hadis ini menurut Ibn Hajar, An-Nawawi dan Ibn Rajab Al-Hambali merupakan salah satu asas besar di dalam Islam. At-Tuhi menyatakan hadis ini sesuai dinamakan sebagai separuh daripada dalil agama. Kata Asy-Syatibi, hadis ini dianggap oleh para ulama sebagai 1/3 daripada Islam. Kerana ia mengumpulkan aspek-aspek percanggahan terhadap perintah Allah SWT dan sama sahaja sama ada melibatkan perkara bid'ah maupun maksiat. Imam Nawawi mengulas dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ini mengandungi dalil yang menjelaskan ibadat seperti mandi, wuduk, solat dan puasa jika dilakukan dalam bentuk yang bercanggah dengan tuntutan syarak adalah tertolak. Sesuatu yang diambil berdasarkan kepada kontrak yang rosak, maka wajib ditolak dan tidak boleh tidak boleh dimiliki. Dan begitu juga di antaranya digunakan hujah oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, hadis riwayat Imam Muslim yang mengeluarkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah dia, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin dalalah. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejahat-jahat perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan adalah sesat. Cara sekali. Kemudian Imam Muslim dan Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesiapa yang mensunnahkan dalam Islam dengan satu sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang beramal dengannya, tanpa berkurang sedikit pun pahala tersebut. Dan sesiapa yang mensunnahkan dalam Islam satu sunnah yang keji, maka dia menanggung dosa dan dosa orang yang beramal dengannya tanpa berkurang sedikit pun. Tersebut hadis ini merupakan hadis yang hadis hasan. Jadi kalau ikut Profesor Wahbah Zuhaili, dia kata hadis ini dia merujuk kepada sunnah, dia bukan bid'ah. Sunnah. Jadi sunnah tu bagi beliau ada dua. Sebab nas hadis ni sebut dua, iaitu sunnah yang baik, sunnah yang tidak baik. Tapi kalau bid'ah tadi dikaitkan sesat, dia tak ada tu. Ada setengahnya dia cuba ikatkan makna sunnah tadi, bid'ah tadi dengan hadis ni, sanna ni. Dia kata ini adalah merupakan satu sunnah yang baik. Muslim rahmati Allah sekalian, kita pergi kepada dalil daripada ijma'. Dinasti salafus salih daripada kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikut mereka berijma' dari segi mencela, memandang kecil dan melarikan diri daripada bid'ah. Malah ada segala berkaitan dengan. Ini merupakan ijma' yang sabit yang membuktikan setiap bid'ah bukanlah sesuatu yang benar. Bahkan termasuk dalam perkara batil. Meskipun ia membuktikan celaan terhadap bid'ah, maksudnya ialah khusus iaitu bid'ah yang menafikan asas-asas syariat dan juga syariat dan juga maqasidnya. Ini kita faham ya. Ini merupakan pandangan golongan yang kedua, iaitu saya petik salah satu pandangan berdasar tokoh ulama daripada Syariah, iaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang terkenal kan negara kita lah dengan kitab fiqh Islami dia, dengan kitab Tafsir Muni dia. Ya. Kemudian cuba tengok je. Ada sikit sebelum saya akhiri perbahasan ini, iaitu Imam Nawawi dia, kita tahu tadi kan dia membahagikan bid'ah kepada 5 perkara. Dan kalau kita perincikan satu-satu, kalau mengikut pandangan kedua tadi, pembahagian 5 perkara itu tidak lebih dari pembahagian dari segi bahasa saja, bukan dari segi istilah. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati macam menyusun ilmu, takkan kita nak kata satu benda bid'ah yang menyebabkan pelakunya dikira sebagai berdosa. Bid'ah tu segi bahasa je. Sebab menyusun ilmu tu tak pernah dibuat zaman Nabi. Membina sekolah tak pernah dibuat zaman Nabi. Begitu kat penjara, bila dibuat, dia kira satu benda baru. Tapi benda tu tidak bercanggah dengan Islam. Itu segi bahasa saja.
Tidak ada nas yang kata salah, tidak ada ijma' yang kata salah. Tetapi kalau ada nas kata salah, ijma' kata salah, sunnah kata salah, barulah benda tu ditolak. Sebab tu setiap elemen yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, 5 elemen tadi, kalau diperhatikan, kalau kita perhati macam hidup, kita makan. Memang zaman Rasulullah SAW manusia makan sekadar cukup je. Rezeki mereka, hidangan mereka begitu sederhana. Tetapi hari ini kita tengok kita makan begitu agak mewah. Maka mewah itu bukanlah satu bid'ah dari segi syarak ni, dibenarkan adalah dan diharuskan. Tapi dia tidak termasuk bid'ah dari segi istilah, dari segi bahasa lah kalau ikut Profesor Muhammad Zuhaili. Sebab tu kita tengok pula dalam keadaan Imam Nawawi ni dia menetapkan bid'ah tu ada 2 bid'ah baik, bid'ah buruk. Jadi bagi golongan kedua dia kata bid'ah buruk bagi Nawawi itu, bid'ah baik bagi Nawawi itu dia kata bid'ah dari segi istilah saja. Dia tidak terima konsep itu. Betul dah Nawawi kata macam tu, tapi maksud dia adalah bid'ah yang dari sudut istilah. Bid'ah yang baik itu dari segi bahasa saja, ya, dari segi bahasa, dia tidak ada dari segi istilah. Dari segi istilah kata dia buruk belaka. Golongan yang kedua ni dia membuat bukti mengatakan Imam Nawawi maksudkan dari segi bahasa, dan juga Syekh Izzuddin dan mana-mana fuqaha mazhab 4 jadi kata bagi 5 tu bid'ah bagi 5, dia kata bid'ah tu pembahagian bagi bahasa bukan istilah, dan itu tidak cukup untuk menjadi hujah kepada orang masyarakat kita lain nak buat berbagai bid'ah. Dia kata bid'ah hasanah. Bagi golongan kedua ni, bid'ah hasanah bukan tak ada. Bid'ah hasanah itu difokuskan kepada urusan duniawi. Contoh kita buat jalan, kita buat penjara, kita hasilkan kitab. Bid'ah juga, tapi bid'ah yang baik melibatkan urusan duniawi bukan dari segi istilah. Dia tidak bercanggah. Maka oleh kerana itu dia tidak masalah. Kemudian saya nak sebutkan di sini golongan ini, saya nak sebutkan sikit di sini. Golongan yang okey, kita tengok sikit Imam Nawawi sendiri kita cuba tengok pandangan ulama mazhab Syafi'i sedikit. Pandangan ulama mazhab Syafi'i, cuba tengok sikit di sini. Okey, pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang satu isu yang berlaku di masyarakat Melayu kita, kunuri arwah, kunuri arwah. Jadi kita kata dah Imam Nawawi ini termasuk dalam kalangan ulama yang kata bid'ah itu bagi 5 bahagian. Tapi Imam Nawawi juga kata mengadakan kenduri ini sebagai bid'ah, menunjukkan bahawa dia tak kata bid'ah tu dari segi istilah, dari segi bahasa saja. Dari segi istilah bagi dia tak boleh juga. Menurut kepahaman golongan kedua ni. Contoh dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang kedua pada halaman 146, Imam Syafi'i yang kita selalu orang sebut, Syafi'i kata al-bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada 2, satu bid'ah baik, satu bid'ah buruk. Tetapi bagi golongan kedua, dia kata kenyataan Imam Syafi'i itu merujuk dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Dari segi istilah, bid'ah itu maknanya buruk belaka. Buktinya dia kata dia bawa kenyataan. Al-Imam Syafi'i menyebut dalam fatwa, wa yukrah ittikhadhu at-ta'am fil yawm al-awwal wal thalith wa ba'da al-usbu' wa naqlu at-ta'am ila al-qubur. Dan dilarang, ditegah makruh menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kubur. Maknanya dilarang. Ini bid'ah di sini disebut sebagai satu bid'ah yang makruhah. Bid'ah yang makruh. Jadi Imam Syafi'i menamakan dia sebagai bid'ah, dan bid'ah itu disebut sebagai bid'ah yang makruh. Ini bukti golongan kedua yang mengatakan bahawa apa yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai 2 jenis bid'ah tadi, bid'ah tu dari segi rupanya dari segi bahasa saja, bukan dari segi istilah. Istilahnya bid'ahnya semuanya adalah keji. Buktinya ni sebut. Yang kedua, Imam Syafi'i dan majoriti ulama besar Syafi'i yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih, mereka memfatwakan bahawa yang sewajar menyediakan makanan untuk keluarga si mati adalah jiran kerabat si mati atau orang yang datang menziarahi mayat, bukan keluarga si mati, sebagaimana fatwa Imam Syafi'i, wa uhibbul li jiranil mayyit aw zi qarabati ay ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmin yamutu wa laylatihi ta'aman ma yushbi'uhum wa anna dhalika sunnah. Aku suka kalau jiran si mati atau saudara mara si mati menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya itu adalah amalan sunnah. Kemudian fatwa Imam Syafi'i di atas ini adalah berdasarkan hadis sahih. Qala Abdullah bin Ja'far, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Hassanahu at-Tirmizi wa sahahahu al-Hakim. Abdullah bin Ja'far berkata, ketika tersebar tentang berita terbunuhnya Ja'far, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka telah ditimpa keadaan yang menyebutkan, yakni kesusahan. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan menurut fatwa Imam Nawawi, Imam Syafi'i ini,
adalah haram mengadakan kenduri arwah dengan menikmati hidangan di rumah si mati, terutama jika si mati termasuk keluarga yang miskin, menanggung beban hutang, meninggalkan anak yatim yang masih kecil dan waris si mati mempunyai tanggungan perbelanjaan yang besar dan ramai. Tentunya tidak dipertikaikan bahawa makan harta anak-anak yatim itu hukumnya adalah haram. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua halaman 146 menyebut waqala aidan wa yakrah ad-diyafatu min at-ta'am min ahli al-mayyit li'annahu syara'a fi as-suru' wa hiya bid'atu. Imam Syafi'i kata dibenci bertetamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh keluarga si mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah bid'ah. Nampak? Imam Syafi'i kata bid'ah. Seterusnya dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua pada halaman 146 dan 417. Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa lagi. Wa minal bid'ah al-munkar al-makruh fi'luhu ma yaf'alu an-nas min al-wihsyah wal jam'i wal arba'in bal kullu dhalika haram. Dan antara bid'ah yang mungkar ialah kebiasaan orang yang melahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul beramai-ramai melalui upacara kenduri arwah di hari ke-40 harinya, padahal semuanya itu adalah haram. Jadi ini bermakna mengadakan kenduri arwah termasuk tahlil, yasin dan sebagainya pada hari pertama kematian, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100 setelah setahun kematian dan hari-hari seterusnya bagaimana diamalkan oleh masyarakat Islam sekarang adalah perbuatan haram dan bid'ah menurut fatwa Imam Syafi'i. Menurut fatwa Imam Syafi'i. Oleh itu, mereka yang mendakwa mazhab Syafi'i sewajarnya menghentikan perbuatan haram ini dan bid'ah menurut Al-Imam Syafi'i. Baik, kita tengok lagi kenyataan ulama mazhab Syafi'i ini. Seterusnya terdapat dalam kitab yang sama dalam I'anatul Talibin juzuk yang kedua halaman 145 serta 46. Mufti bermazhab Syafi'i iaitu Al-Allamah Ahmad Zaini bin Dahlan rahimahullah menukilkan fatwa Imam Syafi'i yang menghukumkan bid'ah dan mengharamkan kenduri arwah. Iaitu katanya wala syakka anna man an-nas min hadzal bid'atil munkarah fihi ihya'u lis-sunnati wa imatatun lil bid'ati wa fatahun li katsirin min abwabil khair wa ghalqu li katsirin min abwabil syarr. فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما. Dan tidak boleh diragukan lagi bahawa melarang mencegah manusia dari perbuatan bid'ah yang mungkar demi untuk menghidupkan sunnah dan mematikan menghapuskan bid'ah, membuka banyak pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan kalau dibiarkan bid'ah terusan, orang-orang awan akan terdedah kepada kejahatan sehingga memaksa diri mereka melakukan perkara yang haram. Ini merupakan kenyataan daripada apa? Kita tengok dua dah. Satu kenyataan Imam Syafi'i, kemudian kenyataan pada seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i di Mekah zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan kita tengok pula tuan-tuan dalam Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah dia kata qala Syekhuna Ar-Ramli wa min al-bid'ah al-munkar al-makruh fi'luha kama fi ar-rawdah ma yaf'aluhu an-nas mimma yusamma al-kifara wa min sun'i ta'am al-ijtima' alayh qabla al-maut أو بعده ومن الذبح على القبور وكل ذلك حرام إن كان من مال مهجور ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين وترتب عليه ضرر أو نحو ذلك. Telah berkata Syekh kita Ramli, Syekh Ramli telah menyatakan, Syekh Ramli menyatakan antara perbuatan bid'ah yang mungkar jika dikerjakan ialah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah, iaitu mengerjakan amalan yang disebut kafarah, kafarah secara menghidangkan makanan agar dapat berkumpul di rumah si mati sama sebelum atau sesudah kematian. Sama ada sebelum atau sesudah kematian. Termasuklah bid'ah yang mungkar, pembelian untuk si mati, malah yang demikian itu semuanya adalah haram. Terutama jika sekiranya dari harta yang masih diperselisihkan atau dipersengketakan, walaupun sudah ditinggalkan oleh si mati, atau harta yang masih dalam hutan, yakni belum dilunasi dan sebagainya. Apa kata ni tuan-tuan? Ini juga kenyataan dari siapa? Kenyataan pengarang suatu tokoh ulama mazhab iaitu Qalyubi wa Umairah. Qalyubi wa Umairah. Jadi berdasarkan kenyataan Qalyubi ini maknanya adalah bid'ah yang keji, dan salah satu bid'ah yang keji yang perlu ditolak dan hukumnya adalah mungkar dan makruh kata dia. Iaitulah mengadakan majlis kenduri setelah berlakunya kematian. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab moden pun begitu. Seperti disebutlah kitab Majmu' Syarah Muhazzab oleh Imam Nawawi pun dia kata makruh. Kalau kita rujuk dalam kitab Jawi lama seperti kitab Sabil Muhtadi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun dia kata makruh. Dalam kitab Kashful Lisan pun dia kata makruh. Bid'ah yang makruh. Begitulah dalam kitab moden, dalam kitab Fiqh Manhaji pun dia kata makruh. Dalam kitab Mu'tamad pun dia kata makruh. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Jadi sebab itu bagi golongan kedua dia kata. Bila kita tengok ulasan-ulasan Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syekh Zaini Dahlan dan juga Imam Syafi'i tadi, Qalyubi wa Umairah, mereka mengatakan bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya lah menggunakan istilah bid'ah hasanah itu untuk kita nak buat sesuatu ibadah yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Sebaliknya bid'ah hasanah itu sebenarnya wujud dari segi bahasa, kita rujuk kepada apa?
urusan duniawi, iaitu apa sahaja ciptaan yang tidak pernah berlaku zaman Nabi, tetapi dia tidak bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, dan bahkan dia mendatangkan maslahat, maka itu boleh dibuat lah. Termasuklah nak buat jalan, nak buat penjara, nak hasilkan karya, nak tangkap orang itu, penebuhan pasukan polis, keselamatan, pembinaan negara maju dan sebagainya, maka itu termasuk bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dibuat zaman Nabi, tetapi dia termasuk bid'ah, dipanggil bid'ah hasanah ataupun masalih mursalah. Jadi maka golongan kedua ni tak adalah. Jadi kalau ikut, sebenarnya kalau diperhatikan kukuh jugalah hujah dikemukakan oleh golongan kedua. Jadi kesimpulannya, kita kata ada dua golongan lah berbicara tentang bid'ah yang sekarang ini menjadi polemik dalam masyarakat Melayu kita, yang saya lihat sebenarnya perlu ada sikap toleransi lah di antara satu sama lain. Ya, kalau kita nak ikut pandangan pertama, tak apalah, jangan kita menuduh dia bukan-bukan, dan kalau kita nak ikut pandangan yang kedua pun, janganlah kita tuduh bukan-bukan. Kita boleh mencari satu pandangan yang kita yakin dia adalah menepati sunnah dan dia lebih mententeramkan hati dia, dan kita yakin kalau kita buat akan mendatangkan pahala. Tetapi kalau ikut pandangan ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi, kalau bab ni sajalah, bab lain banyak lagi tu. Bab lain banyak lagi. Tengok bab saja. Kalau ikut Imam Suyuti, dia kata perbuatan bergendang ni, kita berzikir sambil bergendang menari di dalam masjid, itu bid'ah mungkar. Dan bahkan menyesatkan. Sesiapa yang berbuat demikian hendaklah dihalau dari masjid. Imam Suyuti ni di antara ulama mazhab Syafi'i yang kata bid'ah tu ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Tapi bila berlaku amalan zikir macam tu, dia tidak memasukkan amalan zikir dengan pukulan tu termasuk dalam arti kata bid'ah yang dibenarkan. Dah, itu adalah bid'ah yang keji. Itu merosakkan fungsi masjid. Jadi maknanya kadang-kadang kita lihat hujah dikemukakan oleh golongan yang kedua yang mengatakan wujudnya pembahagian bid'ah di lima bahagian hanya dilihat dari sudut bahasa saja adalah satu kenyataan yang agak kuat. Walaupun hendaklah sebagai pelajar lah kita perlu menjaga etika dalam perbezaan pendapat dalam fikih seumpama ini. Jadi sekadar itulah ulasan saya lah untuk sebagai tambahan dalam kuliah kita lah. Sekadar itu saja. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.